Kalau kita mampu menghadap kepada kiblat, itu adalah lebih afdal. Kalau sekiranya kita mengambil wudu ini di rumah, ini pun perkara yang sama. Kalau kita mampu mengambil wudu yang menghadap ini kepada kiblat, maka itu adalah yang lebih afdal. Selepas itu Al-Imam Ghazali membicarakan tentang kesunahan mengambil wudu di atas tempat yang tinggi. Jadi kita menghadap ini kepada kiblat, kita mengambil wudu, dan selepas itu kalau kita mampu, kita mengambil wudu di atas tempat yang tinggi sedikit supaya kita tidak terkena dengan percikan air. Ini adalah sunnah. Dan kalau sekiranya kita mengambil wudu dengan menggunakan besin dan sebagainya, kita mendapat pahala sunnah tersebut, supaya air ini yang kita menggunakan untuk wudu tidak terkena kepada badan kita. Itu cerita ni. Jadi kalau biasanya kalau di kampung biasa akan letak ini seperti macam batu gitu. Jadi air pipe ini dekat depan, lepas itu air ini jatuh, dia tidak kena percikan. Begitu juga kebanyakan masjid-masjid, dia punya design ini air pipe dan tempat mengambil wudu biasanya begitu. Tempat yang kita berdiri dia lebih tinggi sedikit daripada longkang, supaya ini kita tidak kena kepada percikan, kita tidak kena kepada percikan air. Ini adalah juga daripada sunnah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Selepas itu beliau menukilkan doa. Apabila kita bermula untuk kita mengambil wudu, maka disunatkan kita membaca doa ini. Pertama sekali kita mendatangkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Selepas itu kita mengatakan Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi an yahdurun. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada gangguan syaitan, dan aku berlindung denganmu daripada kehadiran mereka. Jadi kita mendatangkan basmalah dan kita mendatangkan ta'awuz. Ini adalah daripada sunnah. Apabila kita membasuh tangan kita. Jadi insya-Allah kita sama-sama kita meletakkan azam untuk kita mengamalkan ini. Minggu lepas kita membicarakan tentang sunnah menggunakan siwak. Disunatkan kita menggunakan siwak. Disunatkan kita membasuh telapak tangan 3 kali dan mendatangkan doa. Disunatkan kita menghadap kiblat kalau kita mampu apabila kita mengambil wudu, dan juga berdiri di tempat yang tinggi sedikit supaya kita tidak kena percikan air. Masya Allah, ini sudah beberapa sunnah ini. Kalau tiap-tiap kali kita mengambil wudu kita mengamalkan dia, Masya Allah, tiap-tiap ini sunnah Allah memberikan pahala yang besar. Jadi kalau satu hari kita mengambil wudu 10 kali sebagai misal, maka lihat bagaimana ia akan digandakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Sebab daripada maksud kita mempelajari ini adalah kita dapat mengamalkannya. Kemudian basuhlah kedua tanganmu 3 kali sebelum kamu masukkan ke dalam bejana. Dan baca olehmu doa, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Al-Imam Ghazali mendatangkan doa ini setelah kita membaca basmalah dan ta'awuz. Kita boleh mendatangkan doa ini, Allahumma inni as'aluka al-yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Yani maksudnya, ya Allah, aku meminta kepadamu keberkahan dan aku berlindung denganmu daripada kebinasaan. Kemudian hendaklah engkau berniat untuk mengangkatkan hadas atau berniat istibah atas salat. Artinya membuat sesuatu yang mengharuskan sembahyang. Dan hendaklah niatmu itu tidak hilang sebelum engkau membasuh muka, supaya sah wudu'mu. Jadi di sini Al-Imam Ghazali dia membicarakan tentang niat mengangkat perkara-perkara yang sunnah di dalam solat. Jadi sekarang ini kita ada 2 niat di dalam wudu.
seperti mana saya mengatakan pada kali yang lepas, ini kita nak kena faham dulu, iaitu apabila kita basuh telapak tangan kita, kita mengatakan nawaitu sunnatal wudu. Boleh insyaAllah. Apabila kita mula nak mengambil wudu, apa kita mengatakan? Kita mengatakan saya niat untuk mengambil ataupun mengangkat kesunahan wudu. Mungkin ada jemaah menanyakan, kenapa kita nak kena niat ini? Bezanya begini. Kalau kita tidak mendatangkan niat ini, kita tidak mendapatkan pahala membasuh telapak tangan dan komo-komo dan siwak kerana wudu. Apa sebabnya? Sebabnya adalah hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Amalan mesti disertakan dengan niat. Maksudnya kalau kita beramal tetapi kita tidak ada niat, ini bukan ibadah. Satu orang dia pergi kepada air paip, dia basuh tangannya dia 3 kali, dia komo-komo 3 kali, tapi tak niat apa-apa. Dia dapat pahala ke tak dapat pahala? Dapat pahala ke tidak dapat pahala? Tidak dapat pahala. Sebab itu setakat membasuh tangan dan komo-komo. Membasuh tangan mubah, asal hukumnya mubah. Komo-komo mubah. Memasukkan air ke dalam hidung mubah. Tapi bilakah ia menjadi ibadah? Bilakah ia menjadi sunnah? Apabila kita mendatangkan niat. Itu sebab kita dalam mazhab Imam Syafi'i kita menekankan niat. Sebab kita berpegang kepada hadis yang ini dengan kuat, innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap amalan mesti disertakan dengan niat. Itu sebab nak solat kena niat, nak puasa kena niat, nak zakat kena niat, nak korban kena niat, nak melakukan aqiqah kena niat aqiqah, nak melakukan apa lagi, yakni hampir semua yang dibab dalam ilmu fikih diwajibkan kita niat. Kita nak melakukan haji, niat. Kita nak melakukan umrah, niat. Kita nak melakukan tawaf, niat. Kita nak melakukan sa'i, niat. Semua nak kena niat. Supaya yang ni kita dapat membezakan di antara adat dengan ibadah. Bezanya adalah dengan kita mendatangkan niat. Jadi ini adalah perkara yang pertama. Bagaimana kita nak niat? Kita mengatakan nawaitu sunnatal wudu. Nawaitu sunnatal wudu. Bilakah kita melaksanakan niat ini? Apabila kita membasuh telapak tangan. Pertama sekali, bila kita mula wudu, kita baca bismillahirrahmanirrahim, hati niat nawaitu sunnatal wudu. Baik, selepas itu Al-Imam Ghazali dia membicarakan jenis niat yang kedua. Jenis niat yang kedua adalah niat yang wajib. Jadi dalam wudu kita ada niat yang sunnah dengan niat yang wajib. Niat yang sunnah adalah niat untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah. Seperti mana kita mengatakan tadi, nawaitu sunnatal wudu. Ini sunnah. Jadi maksudnya kalau satu orang tak niat pun sah wudunya, tetapi dia tidak mendapat pahala membasuh tangan, tidak dapat pahala istinsyaq, tidak mendapat pahala madmadah, komo-komo. Baik, perkara yang kedua adalah niat yang wajib. Maka di sini Al-Imam Ghazali beliau membicarakan yakni tentang niat mengangkat hadas. Apabila kita mengambil wudu, diwajibkan kita niat mengangkat hadas yang kecil, ataupun kita niat kefarduan wudu. Jadi sama ada kita mengatakan nawaitu raf'al hadatsil asghari lillahi ta'ala, yang membawa maksud saja aku niat mengangkat hadas kecil kerana Allah, ataupun kita niat nawaitu fardhu tahara, saja aku niat dari kefarduan bersuci, ataupun nawaitu fardhu wudu, saja aku niat kefarduan wudu. Yang ini boleh, tidak ada masalah. Tetapi masanya bilakah diwajibkan kita melakukan niat? Maka masa kewajipannya adalah apabila kita membasuh muka. Apabila kita membasuh muka, pada basuhan yang pertama, apabila air kena kepada muka kita, maka kita menjatuhkan niat yang wajib. Ini adalah wajib. Kalau kita tidak niat, maka tidak sah wudu kita. Kalau satu orang ini basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, lepas itu dia mengatakan saya lupa nak niat,
maka dia nak kena mengambil wudu lagi sekali. Sebab ini ia tidak sah. Dia setakat ini membasuh, tetapi dia tidak menjatuhkan niat. Perkara yang kedua yang disebutkan oleh Al-Imam Ghazali adalah niat istibahatas salat. Ini kita nak kena fokus sedikit dari niat ini. Sebab banyak jemaah menanyakan tentang perkara ini. Niat istibahatas salat. Apakah yang dimaksudkan dengan niat istibahatas salat? Ini adalah berkenaan kalau satu orang ada bandage. Kalau satu orang yang misalnya dia ada bandage dan dia nak melakukan tayamum. Sebab dia tidak dapat membasuh anggotanya disebabkan ada kain, tak boleh buka. Maka niatnya adalah nawaitu istibahata fardhis salat. Saja aku niat memperbolehkan kefarduan salat. Jadi dia tidak boleh niat nawaitu raf'al hadathil asghar. Diwajibkan ke atasnya niat nawaitu istibahata fardhis salat. Sama juga dengan orang yang tak boleh tahan kencing, salasil baul. Kalau sekiranya satu orang mengatakan saya tak boleh tahan kencing, kadang-kadang air kencing terkeluar, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita afiat insya-Allah. Tapi ini adalah ujian yang berat. Ada sebagian orang diuji dengan penyakit ini, jadi dia tidak boleh tahan kencingnya. Maka di sini kita mengatakan sebelum dia mengambil wudu, wajib dia membasuh kemaluan. Selepas itu dia meletakkan sesuatu atas kemaluannya supaya kencing tidak terkena pada bahagian yang lain. Dan selepas itu apabila dia mengambil wudu, diwajibkan dia niat istibahatas salat. Yakni dia mengatakan nawaitu istibahata fardhis salat. Jadi apabila dia membasuh mukanya, dia niat ini. Dia tidak boleh niat nawaitu raf'al hadathil asghar. Apa sebabnya? Sebab dia tidak boleh mengangkat hadas, sebab dia sentiasa dalam keadaan hadas. Orang yang sentiasa dalam keadaan hadas tidak boleh mengangkat hadas. Jadi dia tidak boleh niat nawaitu raf'al hadathil asghar. Diwajibkan ke atasnya niat nawaitu istibahata fardhis salat. Kalau dia nak melakukan solat zuhur, wajib dia niat fardu. Nawaitu istibahata fardhis salat. Sama juga dengan wanita istihadah. Yani sebagai misal, wanita dia mengatakan saya melihat darah haid saya bulan ini lebih daripada 15 hari. Kita menanyakan kepada dia berapa hari, dia mengatakan 25 hari saya lihat darah. 25 hari. Masya Allah, ini dah lepas ini maksimum haid. Maksimum haid adalah 15 hari. Maka kita menanyakan kepada dia kebiasaannya berapa hari dia haid. Dia mengatakan saya tiap-tiap bulan 7 hari. Tapi datang bulan ini 25 hari saya lihat darah. Maka di sini kita mengatakan kalau dia tidak dapat membezakan darahnya, sama ada warna berbeza atau tidak. Kalau warna dia sama, kita mengatakan dia kembali kepada adatnya. Jadi 7 hari saja haid. Yang lain adalah istihadah. Jadi kalau dia mengatakan saya lihat darah 25 hari, kebiasaannya 7 hari, maka kita mengatakan 25 kita tolak 7 hari, kita dapat 18 hari. 18 hari adalah istihadah. Maka wajib dia melakukan salat. Tetapi tiap-tiap kali dia nak melakukan salat, wajib dia basuh kemaluan dahulu. Selepas itu meletakkan satu atas kemaluan. Sama hukum dengan salasil baul. Selepas itu apabila dia mengambil wudu, dia wajib mengatakan nawaitu istibahata fardhis salat. Ini tiap-tiap wanita wajib mempelajari bab ini. Nawaitu istibahata fardhis salat. Jadi di sini Imam Ghazali membezakan di antara niat raf'al hadath dengan niat istibahatas salat. Jadi apa yang wajib adalah apabila kita membasuh muka, wajib kita menjatuhkan niat, sama ada niat raf'al hadath ataupun niat istibahatas salat. Baru kita mengatakan wudu kita adalah wudu ini yang sah. Jadi saya harap kita boleh faham insya-Allah taala.
Masya Allah, masa jalan ini dengan begitu cepat. Berbual dah 17 minit ya. Selepas itu beliau mengatakan, kemudian kamu ambil air 1 cebok dan berkumur-kumurlah engkau dengannya 3 kali, dan bersungguh-sungguh engkau memuntahkan air itu dalam mulut. Ini insya-Allah nanti kita tangguhkan pada minggu yang akan datang insya-Allah taala. Ila hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا تقبل معنا انك انت العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واختم بالصالحات اعمالنا وارنا الله يكرمكم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.